Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Tengok imam baru, Imam Sulhi. Selamat betulkah section 20, masya-Allah. Tuan-tuan ibu sekalian, kita masuk tajuk malam ni, sifat pengaduan dan pengembalian benda-benda asal penganiayaan. Masya Allah, itu akhirat. Apa benda yang kita buat dunia kena selesai di akhirat. Dia curi barang orang, contoh kau pergi mahkamah dunia, curi 20,000 masuk akaun bank anak kita, selesai. Tapi kita yang mencuri, dakwa mahkamah, duit tu tak perlu bawa balik, tak perlu buat pulang kampung. Betul tengok orang curi duit pulang balik pada mahkamah, tak ada kan? Akhirat bukan begitu. Ambil barang yang kena pulangkan balik. Masya Allah. Jumaat lepas khutbah Jumaat apa tajuk? Balik kampung. Apa kena mengena? Saya buat tazkirah di kampung Delik. So dengar dari awal sampai akhir cerita balik kampung, rupa-rupanya nak kaitkan di akhirat ni tuan-tuan.
bila balik kampung, balik katakan kita duduk sini nak balik ke Kuala Lipis, nak balik semula ke Seksyen 20 sebab kita duduk sini, apa pun kena ada bekalan nak balik tu lah. Saya balik kampung di Kelantan sebab saudara saya mak takut tertinggal. Antaranya sama-sama saya surat khabar lama. Kenapa? Bunti masjid untuk rehat tengah hari dan makan. Kadang-kadang adalah pondok kecil di luar masjid, kena lapik surat khabar lama lah. Kalau tidak siapa-siapa anak buat siapa. Termasuk juga tuan-tuan salam pusuluh, takut jadi apa-apa kan. Masuk ke plastik, isi barang-barang yang tak perlu. Itu nak balik kampung. Kelang ke Kota Baru 500 km. Itu tuan sekalian. Bila kita mati, balik itu tak balik ke dunia dah. Sebab sifat akhirat tu Allah kata apa? Khalidina fiha, kekal dalam akhirat itu, kekal di akhirat. Dan Quran sebut tuan-tuan, balik ke akhirat ni macam mana? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kamu memberi kufur, tak terima kasih lawan Allah Ta'ala, sedangkan dulu kamu mati, kita tak ada dulu. Fa ahyakum, hidup dalam perut ibu dan sekarang. Summa yumitukum, mati dalam kubur. Summa yuhyikum, hidup semula daripada mahsyar. Summa ilaihi turja'un, kepada Allah kamu kembalikan. Itu kembali balik kampung kamu akhirat. Tuan-tuan sekalian, jadi kata pasal kata apa? Kena buat persiapan untuk mati. Quran sebut dalam surah Al-Hasri, Bismillahirrahmanirrahim, ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya alladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan setiap diri ni kena perhatikan apa dia buat untuk hari esok, untuk kiamat. Saya cerita seorang ustaz datang ke masjid saya Batu 3 Jalan Kapal. Dia kata apa? Ibu-ibu, kita nak kenduri ni, kenduri satu hari start pukul 11 pagi sampai 4 petang. Persiapan 6 bulan dah awal. Tempah dewan, cari catering paling sedap tapi paling murah. Kena senarai saya mak kawan-kawan yang ni, dia jemput, kadang-kadang bertengkar dengan isteri, nak jemput ke tak jemput, kena berapa orang nak jemput ni, makan sebanyak mana, macam-macam persiapan, padahal untuk satu hari makan aja. Tapi akhirat tuan-tuan sekalian, Masya Allah, cerita pasal kenduri ada tempat saya tuan-tuan sekalian. Orang tu buat kenduri kahwin, bulan depan buat lagi. Saya kata kenapa tak buat sekali, ada kakak dengan adik. Apa jawapan dia? Tema tak sama. Tuan tahu apa benda tema tak sama ni? Adik ni mungkin nak biru bergantin biru, baju bergantin biru, kemah biru. Yang seorang ni merah, baju merah, kain merah, berganti laki merah, perempuan merah, nasi merah, macam-macam. Begitu menjadi isu. Sekata nyanyi ke orang tua, nyanyi ke mak ayah, Masya Allah. Nak makan jamu ras kadar pukul 10 pagi sampai pukul 4 petang, Masya Allah. Sampai tuan akhirat ni sampai bila-bila. Tuan-tuan sekalian, akhirat ni, dia perkara yang berlaku di akhirat ni banyak. Ceritanya menghisap amalan. Ada orang malu, orang sedih, orang menyesal, orang rasa terhina, kemudian ada pertanyaan, ada pembalasan dan sebagainya. Baik, malu kenapa? Dipanggil dah, Yusuf bin Ahmad panggil, ini catatan amalan kamu. Dia ambil tangan kanan, muka berseri-seri. Panggil pula Bedul bin Awang, datang.
ambil catatan tangan kiri ukur belakang. Ini menghinakan. Cuma tuan-tuan ibu sekalian, dia panggil nama. Antara nama tu buruk, memalukan. Punya ada orang Melayu nama Zani. Tahu Zani? Sepatut Zaini. Zaini perhiasanku. Zani apa Zakir? Gigolo. Tahu gigolo? Penzina lelaki. Rupanya ada tuan-tuan sekalian. Puan-puan Sri di Kuala Lumpur di mana tu, suami kerja di luar negara, ada orang layan dia, lelaki layan dia, Masya Allah. Baik, itu Zani. Perempuan namanya Zaniah. Wajib tukar nama tu. Saya jumpa 2 orang dan nama macam tu. Seorang tu ketua polis satu daerah di Selangor ni. Saya tak ada orang tu, mungkin berhenti ke, wallahualam. Ada orang nama Hawiyah. Hawiyah tu apa? Neraka. Sedap bunyi Syamsiah, Badariyah, Hawiyah, neraka. Satu lagi Nariyah, api neraka. Sama lah tu. Wajib tukar. Malu dia akhirat. Pasal dia panggil nama dah malu dah. Dulu di zaman Rasulullah SAW ada sahabat nama Hazan. Ada Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Hazan ni apa? Duka cita, sedih. Nabi kata tukar nama lah. Aku bagi nama Sahli. Sahli tu rajin. Kata orang tu, Rasulullah, ayah aku bagi nama ni, tak mahu tukar lah. Akhir orang tu Nabi minta Nabi suruh tukar nama kepada Sahli, dia tak tukar. Okey, sampai mati munganya sedih, tak pernah senyum. Nabi suruh dia tak buat. Masya Allah. Dia banyak nama-nama lain tuan-tuan. Lebih baik nama tak ada makna daripada nama buruk. Sebab dulu masa kecil di Kelantan ada orang nama apa? Nur Zakar. Ringkakan Zakaria jadi Zakar. Nur tu cahaya. Apa benda lah. Ni kes apa tak mengaji, tak belajar. Masya Allah. Ya Zani itu sepatut Zaini, perhiasanku. Perhiasan tu baik. Kemudian tuan ada rasa sedih. Menyesal. Menyesal Allah gambar dalam Quran dalam surah As-Sajdah. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kami dah tengok, kami dah dengar. Apa benda? Orang kena seksa depan masyarakat. Farji'na, kembalikan semula balik kami balik ke dunia. Na'mal salihan, supaya kami dapat beramal soleh. Inna muqinun, sehingga kami dah yakin sekarang ini. Nyesalnya nak balik ke dunia. Dunia dah tak ada dah. Dunia dah tak ada dah. Yang kedua, Tuhan menyesal apa? Dalam surah Yasin. Ya hasratan 'alal 'ibadi ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Menyesal hamba-hamba itu sebab di dunia ada rasul datang ajak beriman, tapi dia memperolok-olokkan rasul tu. Menyesal di akhirat besok. Tuan-tuan sekalian, kita kalau kita perangai macam tu juga, ajaran Rasul kita tak ikut, menyesal juga di akhirat besok. Allah tanya, kenapa tak ada amal? Kenapa tidak beramal? Kenapa tak semayang? Tak erti semayang? Tak pandai? Tak pernah ke datang tempat kamu ustaz-ustaz mengajar? Ada. Kenapa tak pergi? Akhirat besok Rasul-Rasul tu datang pada umat dia, Nabi Saleh, Nabi Nuh, Nabi Lut, macam-macam. Kita tak sempat jumpa Nabi, tapi ajaran Nabi ada di mana-mana pun. Masuk ilmu-ilmu ni, dia dah menyesal di akhirat besok. Tuan-tuan sekalian, ada juga disebut sesuatu yang nak kata apa, dia jadi susah hati saja ditanya soalan. Umpamakan tuan-tuan sekalian, di akhirat besok ada jenis manusia yang tak semayang. Tak semayang masuk neraka apa? Masalakakum fi saqar. Kenapa masuk neraka saqar ni? Ayat Allah tahu dia masuk neraka tak semayang, Allah saja bagi sakit hati kat orang tu. Kenapa masuk neraka saqar? Kami tak semayang. Begitu. Kabarnya tuan, saya dengar radio, dengar TV, tengok TV, ada ustaz tu kata antara anggota kita bergaduh sama sendiri. Kenapa? Contohlah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun.
pada kiamat tuan-tuan, Allah tutup mulut-mulut mereka. Tangan cakap, kaki jadi saksi. Tangan tak marah, kata kenapa kau pergi dulu masa dunia ke tempat ni. Dia tuanku bawa macam-macam lah, tuan aku bawa. Kemudian dia tangan kenapa cakap benda macam ni. Allah bagi kuasa aku cakap macam-macam. Masya Allah. Dan tuan-tuan, termasuk juga pertanyaan-pertanyaan. Sudah gambarkan benda-benda yang ditanya tu. Nabi sebut satu hadis, tidak bergerak tapak kaki anak Adam di padang mahsyar sehingga Allah tanya dia 4 perkara. Umur muda dia habiskan ke mana? Muda bila? Start balik sampai 40 tahun. Ini ligat sungguh perang masa muda. Jadi dalam masa itu, setiap hari, setiap saat, setiap jam dia Allah tanya satu-satu. Saghiran atau kabira, yang kecil atau besar semua ditanya. Berat cerita tentang umur muda. Kena sihat badan. Sihat badan dah ada tuan-tuan. Nabi kata apa dalam hadis? 2 nikmat yang melekakan manusia. Apa benda? Kelapangan waktu dan sihat badan. Tanya-tanya, bila nak selesai ni? Payah nak selesai akhirat ni, khalidina fiha, sampai bila-bila. Kau tanya apa? Ilmu amal ke tidak? Ini satu hal lagi. Bila tak ada ilmu, wajib belajar. Bila belajar, kita tahu. Baik, saya tanya ustaz, kita belajar banyak perkara ustaz, Allah tanya kau kita tak buat. Bukan nak tanya semua, cuma kita kena tahu kalau haram jangan buat, ya halal buat, itu saja. Kau tahu kelebihan sembahyang ni, kita tak mampu buat tu apa, cuma jangan selewengkan ilmu. Itu. Akhir tuan-tuan, harta dari mana dapat, ke mana belanja. Masya Allah tuan-tuan, nak tanya benda-benda ni, itu baru persoalan tu. Tak masuk yang lain-lain, amanah Allah Ta'ala kepada kita dan sebagainya tu. Masya Allah. Baik. Kemudian nak sebutkan lagi, dia jadi hina. Di dunia kononlah jadi orang hebat, kuasanya banyak. Tidak akhirat besok tuan-tuan sekalian, jadi satu persoalan besar. Allah tanya kenapa buat begini? Oh, ketua kita suruh ikut dia. Kamu tak ada otak ke ikut ketua kamu? Jadi ketua dipanggil, kenapa kamu buat macam ni dengan orang-orang kamu macam tu? Dan kami nak kuasa, nak kurukan, semua tu kena. Sehingga kalau tak silap saya ada ayat Quran, ya Allah Tuhanku, kenakan pimpin kami tu 2 kali ganda seksa, dan kami kalau bagi peluang balik ke dia, tak mau ikut dia dah, sampai begitu di akhirat besok. Allah Akbar. Dan tuan-tuan sekalian, pembalasan di akhirat. Saya tak tahu, akhirat ni alam ghaib. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini kitab yang tak ada keraguan di dalamnya, petunjuk mereka bertakwa. Siapa takwa tu? Allazina yu'minuna bil ghaib, mereka yang percaya benda ghaib. Ambil contoh tuan-tuan sekalian, orang tak sembahyang masuk neraka sakar. Berapa lama? Wallahu alam. Habis kalau dia mencuri, masuk neraka lain ke? Tak tahu juga saya. Kemudian katakanlah dia mendahka orang tua, mana pula neraka? Jadi tukar neraka dan sebagainya begitu. Dan tuan-tuan, di akhirat besok bila masuk neraka, tak hidup dan tak mati. Kenapa tak hidup? Separuh matilah, tapi tak mati. Kenapa tak mati? Sebab dia kena seksa. Kalau mati seksa buat apa? Dia kena hidup lah. Nak kata mati pun tidak, nak kata hidup pun tidak. Masya Allah. Pembalasan ni tahu macam mana keadaan tuan-tuan sekalian. Ada satu hadis kita biasa dengar kan, ada seorang perempuan tu, dia bangun pagi dia kacau, mulutnya tu mulut laser, cakap buruk pada jiran-jiran. Jiran tu komplain, Rasulullah, kita seorang jiran Rasulullah, mulutnya menyusahkan kami Rasulullah. Macam mana Rasulullah kata? Dia akan masuk neraka. Rasulullah, dia sembahyang wajib, sembahyang sunat, puasa wajib, puasa sunat, ibadat malam banyak, Masya Allah. Rasulullah, dia akan masuk neraka juga. Tuan-tuan, dia akan masuk neraka tu kalau dia tak taubat.
Tapi taubat dia payah sikit. Dia kena minta maaf jalan tu semua. Satu hal lagi. Sebab tu tuan-tuan, antara khutbah yang lepas dia muflis di akhirat. Masya Allah. Ingat hadis tu? Bila saya Ya Rasulullah, Rasul tanya soalan, wahai sahabat sekalian, kamu tak orang muflis? Muflis bankrupt lah. Kata sahabat Rasulullah, orang muflis ni orang tak ada duit. Itu jawapan sahabat Rasul kata, bukan. Orang muflis dia kalangan umat kita, orang yang mati bawa pahala semayang, pahala haji, pahala zakat, pahala kebajikan, tapi matinya juga bawa dosa, membunuh orang, fitnah orang, mengumpat orang, hutang tak bayar, macam-macam. Dan orang datang minta pahala dia. Masya Allah. Akhirnya pahala tu habis bagi pada orang yang minta-minta. Rupanya tak selesai. Ramai lagi menunggu nak pahala pada kita. Dia tak ada pahala. Masya Allah. Kenapa bankrupt? Dia akan ambil dosa orang tu semula, dosa orang yang tak dapat tuntut pahala pada dia tu, dia akan masuk neraka dosa orang tu semula. Masya Allah. Jadi pembalasan itulah macam-macam benda yang kita tak sangka akhirat besok benda tu berlaku. Cuma Tuhan tak, ini alam ghaib yang kita kena percaya. Apa Nabi sebut, ulama kata macam itulah keadaannya tuan-tuan sekalian. Baik. Jadi nak sebut tajuk hari ni ialah sifat pengaduan dan pengembalian benda-benda asal penganiayaan. Baik tuan-tuan sekalian, katakanlah kita curi di orang di dunia ni. Sebelum tu nak cerita pasal hutang dulu. Hutang dia ada cara dia. Soalan balik caranya. Pertama, bila berhutang jangan niat tak mau bayar. Kalau niat nak bayar tu ada tapi tak boleh bayar juga, Allah akan selesaikan. Pandai-pandai Allah Ta'ala. Kalau berhutang niat tak mau bayar, pahala kita tak sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua, bila bagi hutang orang tak bayar. Bayar ke tak bayar, kita bagi hutang pada orang, kita lafaz, ya Allah, aku maafkan hutang yang dia minta, yang dia bagi pada orang tu. Tapi jangan bagi orang tu dengar, aku dengar, oh dia maafkan, tak payah bayar dah. Cuma kita ingat, kalau nak bayar, ambil lah. Aku tak mau bayar, aku maafkan. Kenapa nak maafkan? Kenapa nak maafkan orang berhutang kita? Besok di akhirat dia akan datang jumpa kita nak bayar hutang tu dengan pahala. Nak masuk surga dah tunggu orang tu datang, berapa lama nak tunggu orang tu datang nak selesaikan hutang. Jadi nampak baguslah bagi hutang pada orang, tapi kita tak maafkan, akhirnya akhirat besok orang tu datang nak jumpa kita, nak bayar dengan pahala pada kita. Tuan-tuan, bagi hutang ada cara, kemudian berhutang pun ada cara juga. Masya Allah. Payahlah tu kan? Payah sebab kita tak ada ilmu. Bila ilmu senanglah. Allahu Akbar. Baik. Jadi ketahuilah bahawa tidak seorang pun akan dapat selamat dari bahaya penimbangan amal itu. Tuan-tuan sekalian, Allah tu adil. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Bukanlah Allah tu sebaik hakim di akhirat besok. Sebaik hakim, hakim tidak rasuah, hakim yang betul 100%. Masya-Allah. Allah tu hakim segala-galanya. Baik, tuan-tuan sekalian, Allah tu hakim adil. Pertama, catatan amalan tu ada, kita boleh tengok. Lepas tu ditimbang pula macam mana dacing, masa tak pasti. Nak sebutkan supaya amalan tu bentuk benda yang boleh ada di-quantify, pahala dapat berketul-ketul macam tu. Wallahu a'lam lah. Tulis, timbang. Macam cerita Ustaz Azhar Idrus lah saya sebut lepas ni kan. Orang tu semayang, rajin pergi masjid, balik masjid, masyarakat jemaah rajin, tapi mengumpat orang rajin juga. Macam mana Ustaz? Allah timbang. Timbang macam cara Allah Ta'ala. Pahala semayang, pahala jemaah tu berapa banyak, kemudian dosa tu berapa banyak, timbang banyak macam mana. Ada tukar menukar tu lah, tukar menukar pahala sebanyak. Kalau banyak dosa, masuk neraka walaupun amalan tu ada. Sebab tu tuan-tuan, Nabi suatu hadis, dengki memakan amalan macam api memakan kayu. Ada amalan tapi amalan tu bocor sebab perangai gitu. Masya Allah. Baik. Kemudian tuan-tuan sekalian, nak sebutkan juga
bila cantik amalan, timbang cantik dan semua tu adil macam mana tuan-tuan sekalian? Adil sampai satu tahap kalaulah kita sengaja langgar kucing di jalan raya, sengaja nak tunggu hebat kita ni memandu, kucing tu mati, dah selesai di dunia. Masya-Allah. Nak minta macam mana dengan kucing tu? Minta Allah Ta'ala lah, sebab kucing ni dia bukan manusia, dia tak ada akal. Baik, tuan-tuan sekalian, ibu sekalian, besok kucing tu dia besarkan, dia pijak kita. Allahu Akbar. Jadi agenda akhirat tak pernah sesat, panjang, sebab akhirat ni sampai bila-bila. Baik, jadi timbang amal itu melainkan orang yang suka memperhitungkan amal dirinya sendiri lebih dulu semasa di dunia. Saya sebutkan, Allah kata wal tanzur nafsum ma qaddamat, sedap diperhatikan apa dia terlebat untuk hari esok. Sebab tu kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisab diri kamu sebelum kamu dihisabkan. Padahal tuan-tuan kan ibu-ibu, Nabi sebut satu hadis, siapa yang umur 40 tahun dan dia kira dosa banyak, amalan sedikit, bersedialah untuk masuk neraka. Umur 40 tahun dia kira amalan banyak ke sedikit, dia tengok sembahyang, puasa, sedekah, macam mana perangai dia, kemudian tengok amalan dosa dia, boleh kira, dia boleh kira tu. Kalau banyak dosa tu macam Nabi kecewa orang macam ni. Nak buat apa, dah umur 40 tahun, dah masuk waktu asar, nak mati dah. Seolah Nabi tu kecewa dengan orang yang 40 tahun dosa banyak. Tapi jangan kecewalah tuan-tuan, itu amaran Nabi macam tu, tapi balik masih buat kebaikan. Sebab tu satu hadis, walaupun kamu banyak dosa, minta Allah supaya kamu dipanjangkan umur, sebab kalau panjang umur tu ada peluang untuk bertaubat. Begitu. Baik. Jadi itulah yang ditimbangkan dulu sesuai dengan neraca yang ditentukan oleh syariat, baik yang berhubung dengan amalan-amalan yang berupa tindakan anggota badan, ucapan atau lintasan hati, serta pandangan-pandangan mata. Masya-Allah, lintasan hati. Sebagai contoh tuan sekalian, satu hari orang tanya kepada Abu Darda, sahabat Nabi, Abu Darda, kamu selalu dengar hadis Nabi, hadis mana yang paling menakutkan kamu? Abu Darda kata, hadis yang menerangkan 3 jenis manusia, amalan dunia ni baik tapi masuk neraka. Siapa tu? Pertama, orang yang dermawan, tolong fakir miskin, sedekah banyak, beri untuk bantuan membesarkan surau contoh. Tapi nawaitunya untuk dipuji, untuk disanjung oleh manusia. Akhirat Allah tanya, apa jasa kamu dulu? Aku bagi duit belanja untuk ini. Allah kata bohong. Itu dia, Allah tahu apa isi hati kita. Allah kata, mintalah pada manusia yang kamu harap disanjung, dipuji itu, masuk neraka. Yang kedua, orang yang belajar menuntut ilmu, sebab nawaitunya untuk berlomba-lomba siapa lebih alim, dia ke aku. Ketiga, siapa? Orang pergi perang, bila mati syahid, tapi awal lagi nawaitunya supaya dia kata sebagai orang berani, pun masuk neraka juga. Nah tuan-tuan, ni amalan-amalan yang berupa lintasan hati ataupun anggota badan, ucapan atau sesuatu pada pandangan mata. Tuan-tuan, mata kita tengok, telinga kedengar tu semua Allah tulis tu. Allahu Akbar. Jadi memperhitungkan diri sendiri itu ialah hendaknya selalu bertaubat dari segala macam kemaksiatan yang dilakukan sebelum matinya dengan cara taubat yang nasuha, yakni benar-benar dimantapkan dalam hati dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Tuan-tuan, ibu-ibu dalam hidup kita ni semua benda ni ada peraturan, ada SOP dia, peraturan dia. Taubat macam mana? Kata contoh, dulu kita berjudi 4 ekor, dosa tu. Ataupun perangai kita
macam-macam lah yang kita buat ya Allah larang. Kena taubat. Taubat macam mana? Ada cara dia. Baik, pertama menyesal. Kedua, jangan ada azam untuk melakukan lagi dosa tu. Ketiga, tinggalkan dosa yang kita buat. Menyesal, jangan ada azam melakukan lagi, tinggalkan dosa tu. Yang keempat, dosa manusia, minta maaf sesama manusia. Baik, satu. Kedua, Imam Ghazali kata apa? Kata Imam Ghazali, bila kamu berdosa, tak cukup dengan tinggalkan dosa-dosa dulu dan kamu mula semayang full time 5 waktu, puasa tak tinggal. Tak cukup dengan itu. Kena buat amalan-amalan lain yang boleh tutup dosa-dosa kamu. Ada dua perkara. Pertama, Allah sebut, saya sebut lalu, Allah kata dalam Quran, innal hasanati yuzhibnas sayiat. Kebaikan kita buat akan tutup dosa-dosa kita. Banyakkan sedekah. Bila sedekah, ya Allah Tuhanku, tutup dosaku dengan sedekah ini. Kena cakap gitu lafaz. Baik. Yang kedua, tuan-tuan, macam mana amalan kita Allah terima dan dosa kita diampunkan? Baik, Allah sebut Quran, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Muhammad, katakanlah, kalau kamu sayang Allah, ikutlah aku, ikut Rasulullah. Nescaya kamu disayangi Allah dan Allah ampunkan dosa-dosa kamu. Boleh kalau sayang Allah, ikut Rasulullah. Bila ikut Rasulullah, Allah sayang kita. Bila sayang kita, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Jadi itu ilmu. Tuan-tuan sekalian, jadi sebelum kita mati, ceklah semua amalan-amalan kita tu. Dia ada kaedah menilai amalan tu. Sebab itu tuan-tuan sekalian, contoh sahabat-sahabat dulu. Dia contoh, kalau sahabat tu dulu dia kafir. Bila masuk Islam, dia buat amalan banyak, sunat, wajib, fardu, sedekah banyak. Sebab dia kata masa kafir dulu banyak dosa dia buat. Itu menilai lah tu. Baik. Kedua, tuan-tuan, yang disebutkan sebagai muhasabah amal tu, setiap hari dia buat begitu. Sebelum tidur malam, dia ingat. Sejak pagi pukul 5 sampai tidur ke sebelah malam, dia buat kira. Sembahyang fardu, sembahyang Jumaat, mengumpat beberapa kali, sedekah berapa sen, kira-kira ni banyak macam-macam, tak cukup ni. Ya Allah, maafkan dosaku Allah, dan jadikan besok amalanku lebih baik pada hari ini, kerana amalan hari-hari. Baik, tuan-tuan sekalian, dalam bahasa tasawuf dia kata apa? Harap dan takut. Ini bahasa orang beramal, harap kenapa? Harap semoga Allah terima amalan kita. Takut kala-kala Allah tak terima amalan kita. Dua-dua sama berat. Baik, bila kita takut, jangan buat dosa. Bila harap, buat pahala yang terbaik, ikut syarat itu kan begitu. Baik, tuan-tuan sekalian, jadi apa nak buat? Selanjutnya, sehabis bertaubat itu hendaknya pula disusuli dengan apa-apa yang telah dia lupakan sebelum tu, pelanggaran yang sebelum terbuat dan yang sudah disembronokan. Apa sembrono? Buat kerja melampau lah, yakni yang berupa kewajipan-kewajipan dirinya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan terhadap sesama makhluk. Makna tuan-tuan, ibu sekalian dah sebutkan dalam kitab taubat semua tu, hati kena ikhlas kepada Allah Taala dan jangan saja-sajalah begitu. Contoh tuan-tuan sekalian, disebut satu hadis, macam manalah orang tu Allah nak terima doa dia? Pakaian kotor, bajunya kotor, makan makanan kotor, tak halal lah. Jadi maksudnya semua syarat-syarat untuk mengesahkan amalan Allah tu kena ada pada diri kita. Masya Allah. Tuan-tuan sekalian, ada satu cerita, ni muhasabah lah, nak mengira amalan. Satu hari Sayyidina Umar, dia dulu ada macam orang gaji, wallahualam lah, ada satu orang bagi dia susu kat dia. Dia minum susu tu. Lepas tu dia tanya, mana dapat susu ni? Orang tu kata, Umar, dulu aku kerja tengok nasib orang. Tukang sihir lah konon, tutup nasib kan.
tak nasib orang. Orang tu tak bayar, tak upah aku dulu, tak upah. Tadi jumpa kat pasar, dia upah. Aku tengok nasib dia dulu-dulu. Aku beli susu kau minum. Umar punya merah pada muka dia marah. Akhir dia jolok keluarlah susu, keluar darah. Dia kata apa? Aku bimbang sebab Nabi sebut daging yang tubuh yang makanan haram, daging tu yang neraka suka. Kalau kita lah dah terminum, takkan nak jolok-jolok nak keluar balik apa kita makan, dah terlepas tu kan. Tapi itulah nilai orang beriman sungguh-sungguh. Sayyidina Umar tu sampai dia jolok, bimbang-bimbang, takut susu tu menjadi badannya besar, bertambah kulit sebagainya, itu dimakan api neraka. Masya Allah. Sebab tu tuan-tuan sekalian, bila kita ambil barang orang lain dan sebagainya, ada kaedah nak pulangkan balik dan sebagainya. Ini semua kena ada ilmu. Contohlah saya sebut dulu tuan-tuan sekalian, kawan pinjam duit kita RM300. Bukan, kita pinjam duit kawan RM300. Lepas pencen dia balik ke mana entah. Orang kata kat Muar. Kemudian kita ingat dia dah balik kampung pencen, ada 300 hutang yang kita tak bayar pada dia. Baik, keutamaan tuan-tuan, Islam suruh cari waris dia. Cari dia dulu kat mana? Kat Muar tu besar. Cari waris dia, tak ada juga. Baik, yang kedua tuan-tuan sekalian, kalau ada masjid yang nak dibuat, surau nak buat baru, sedekah, ya Allah Tuhanku, bagilah pada sedekah ni kepada kawan aku Husin. Semudahan Allah timulah. Tapi ingat, kawan tu datang sebulan nak duit tu, kena bagi balik. Tu dia caranya. Kena cakap betul lah, sorry lah Sin, hutang tu aku dah masuk tabung masjid untuk masjid baru atas nama kau. Ada ilmu tu kan. Baik, satu. Kedua tuan-tuan sekalian, bila kita buat dosa dengan orang lain, sama dengan mengumpat dia, hutang tak bayar, ada doa tu untuk kita laksanakan. Ya Allah aku, ampunkan dosa ibu dan ayah, ampun dosa ibu dan ayah, isteri dan anak, dan ampun juga mereka yang pernah buat dosa pada mereka. Ya Allah, ampunkan dosa mereka yang pernah buat dosa pada mereka. Mana kita tak bayar hutang dia, berdosa dengan dia lah kan. Ya Allah, ampun juga dosa orang tu. Kenapa? Besok di akhirat ada kira bicara, jumpa dengan orang tu di akhirat besok. Dia nak balik hutang tu pada kita, pahala kita lah. Itulah kita nak bermuhasabah. Ya Allah, minta maaf lah Sin, contoh. Minta maaf dulu aku pernah hutang pada kamu tapi aku tak bayar. Tapi aku selalu minta Allah ampunkan dosa kamu. Gitu. Aku selalu minta dosa kamu diampunkan. Semoga Allah terima doaku dan dosa kamu diampunkan. Orang kata tak apalah, aku maafkanlah. Itulah akhirat. Itulah persiapan, itulah cara kita beramal dalam dunia sebelum kita mati, masya-Allah. Baik. Demikian pula hendaknya kita suka mengembalikan hasil-hasil yang perolehi dari jalan yang tidak halal, terutama yang ada hubungannya dengan hak milik orang lain, misalnya yang berupa penganiayaan, tu dia, perbuatan merugikan orang lain dan lain-lain sebagainya. Masya Allah. Sebab tu tuan-tuan sekalian, pertama, jangan buat dosa dengan orang lah. Sebab tu Hasan Al-Banna, salah seorang pemimpin gerakan Islam, dia kata apa? Sebelum tidur malam, kita kena muhasabah amalan kita. Jangan tidur sehingga selesai urusan kita manusia, ada urusan Allah Ta'ala. Pernah mengumpat orang, telefon dia, minta maaf dia kat tempat kerja tak berbuat gini-gini, minta maaf dengan manusia. Kena Allah Ta'ala qada semua, bayar semua hutang dan sebagainya. Itu baru tidur. Itu amalan sebelum tidur, macam-macam lah. Muhasabah amal, kira balik begitu. Ini mesti benar-benar diperhitungkan sebelum ia dijangkau oleh ajal kematian, sehingga sebiji demi sebiji akan lenyaplah keharaman itu dari sisinya, dan akhirnya tidak satu pun benda haram yang tertinggal, dan tidak pula satu kewajipan yang tidak dipenuhi dengan baik. Orang yang suka melaksanakan iman itu rasanya sudah berhak memasuki syurga tanpa hisap. Maksudnya apa?
amalan kita ke dosa orang lain kita maafkan, kita ambil barang kita pulangkan, kita doa supaya Allah ampunkan dosa dia dan jangan ulang lagi perangai itu. Dan kita kena buat benda-benda untuk tutupkan dosa kita, sedekah, niat ya Allah jadi setelahnya untuk tutup dosaku ya Allah. Mana persiapan untuk mati itu kena ada, ilmu kena ada, mudah-mudahan insya-Allah. Itu sajalah. Ada soalan? Faham? Jadi itulah persiapan untuk mati, buat sebaik mungkin, ilmu kena ada, tak tahu kena tanya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ajma'in. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا بالصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.